Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua follower saya? Apa khabar? Adakah anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera? Okay, harapnya anda sihat. Okay, dan sudi-sudi untuk menonton sesi live saya pada malam ni. Hari ni kita live awal sikit. Okay, biasa saya nak plan live pukul 10 malam. Malam ni saya live awal sikit. Okay, khas untuk anda yang tak boleh follow pukul 10 malam. Okay, so sekarang lebih kurang pukul 9.37 minit malam. Hari ni 11 Mac 2022. Okay, so salam perkenalan kepada anda yang baru saja follow saya di Nizam Malik page. Nama saya Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai untuk memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, dan sejak 5-6 tahun yang lepas saya dah kendalikan banyak seminar, training, coaching, personal coaching. Dan saya dah bantu lebih 5,000 orang newbie untuk mulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, dan masalahnya adalah ramai orang dekat luar sana berminat sebenarnya nak terlibat dalam saham, tetapi disebabkan ramai di kalangan mereka ni tidak mempunyai ilmu tentang saham, tak tahu saham ni macam mana, tak tahu macam mana cara nak melakukan pelaburan saham, maka ramai yang takut-takut nak terlibat dalam saham, takut-takut nak buat pelaburan saham. Itu isunya lah, yang selalunya berlaku di kalangan orang yang baru nak terlibat dalam saham. Dan sekiranya mereka cuba-cuba memberanikan diri, tadi tu takut-takut, ini cuba-cuba untuk memberanikan diri untuk terlibat dalam saham, mereka cenderung untuk mengalami kerugian demi kerugian yang besar dalam saham. Jadi apa yang kita buat adalah saya banyak berkongsikan ilmu, berkongsikan pengalaman, tips macam mana cara untuk kita masuk ke pasaran saham dengan lebih baik lagi. Dan kita boleh berpotensi, berpeluang untuk menjana pendapatan melalui pelaburan saham. Dan sekiranya mengalami kerugian, kerugian tersebut adalah kerugian yang terkawal. Dan kita boleh bertahan lebih lama lagi dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh komen dulu dekat ruangan komen. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Kuat sangat ke, slow sangat ke? Tolong respon dekat ruangan komen. InsyaAllah kita boleh teruskan sesi live kita dengan lebih lancar. Kalau anda respon. Alright, kita ada Mariam Laiman is watching, Ammar Amshar is watching, Nurah Muhammad, Said Idrus Al-Sagaf, Assalamualaikum TNM dan semua ceria-ceria selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syazuri Nawi is watching. Salam COVID ni. Alright. Siapa yang COVID, banyak-banyakkan bersabar. Tapi insyaAllah COVID ni yang sekarang ni memang ramai, nampaknya lebih ramai lagi yang dijangkiti COVID. Tapi insyaAllah saya percaya COVID ni dia tak berapa severe compare dengan masa kita first PKP ataupun second PKP. Sekarang ni siapa yang kena COVID, biasanya simptom yang agak kuat adalah demam, sakit kepala dan sakit tekak. So 3 ni simptom saya rasa yang agak prominent lah untuk orang yang dijangkiti COVID pada waktu sekarang. Dan based on pengalaman saya sendiri kena COVID baru-baru ni, baru je habis kuarantin sehari 2 ni, basically kita akan rasa sangat-sangat uncomfortable dan rasa sakit bila kena COVID tu dalam 1 ke 3 hari pertama. Masa kita baru start kena COVID tu, kita akan sakit. Dan hari ke-4, ke-5 tu dia demam akan resolve. Sakit kepala akan berkurangan. Dan insyaAllah kita akan bertambah baik lah. InsyaAllah lepas 7 hari kuarantin tu, kita akan kembali fit semula lah. Amanda, dia Amanda, tak nak cakap ayah tengah buat live. Alright. Alright. So kalau anda sedang menonton, anda boleh berinteraksi dengan saya. Terima kasih kepada anda yang klik like. Terima kasih kepada anda yang klik love. Love separuh dari saya. Kalau ni tanda love.
Okay, Muhammad Syukri alias Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Kamal Abdullah, Muhammad Faizal Rosli, Muhammad Hatta Osman. Assalamualaikum TNM. Dah sihat ke? Alhamdulillah dah sihat. Saya Alhamdulillah dah lepas 7 hari kuarantin ni, Alhamdulillah dah tak ada demam, tak ada sakit kepala, tak ada sakit tekak lagi, tak ada sesama, tak ada batuk sangat lah. Okay, so saya cuma ada suara sengau-sengau sikit. Suara dah jadi macam Hakim Rusli sikit lah. Okay, boleh lah tu Okay, Muhammad Poji is watching. Hazizi Harun, Syed Idrus Al-Sagaf, loud and clear tuan. Okay, terima kasih Hazizi Harun. Salam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sanusi Muda Sam, salam TNM. Ali Basri, salam Tuan Nizam, selamat malam. Wanzul, Alhamdulillah. Norma binti Abdul Rashid, Assalamualaikum Tuan Nizam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, terima kasih kerana klik button share Puan Norma. Terima kasih dan share. Azril Idris, Nuraini Ismail, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okay, alright, so lebih kurang seminggu lah saya tak buat live sebab kena COVID-19 kan. Jadi saya tengok viewers dah berkurangan lah sekarang ni. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan konsisten lagi buat live almost every night. Dan saya mohon bantuan anda untuk klik button share supaya kita boleh ramaikan lagi viewers secara live. Sebab apa tau, bila lebih ramai orang menonton saya secara live, saya jadi lagi bersemangat nak share lebih banyak lagi kepada anda semua tentang info ataupun ilmu saham, pengalaman saya, macam mana terlibat dalam dunia saham, macam mana saya menghadapi dunia pelaburan saham. So, bila ramai yang nak dengar ni ataupun respon ni, saya rasa bersemangat sikit. Macam tu. Jadi boleh tak bantu saya dulu klik button share. Share ramai-ramai. Kalau viewers kita jadi 100, 200 viewers, rasa semangat sikit. Gitu, okay? Alright, so malam ni, seperti yang cadangan Tuan Syed Idrus Al-Sagaf nak minta saya cerita-cerita malam ni tentang topik sentimen negatif. Sentimen negatif dalam pasaran saham. Tolong cakap kat dia orang semua sikit. Okay. Sentimen negatif dalam pasaran saham. Apakah dia itu sentimen negatif dan macam mana kita nak memahami sentimen negatif dalam pasaran saham ni, okay? So, adakah anda dah ready untuk perkongsian saya malam ni? Cuba komen ready dekat ruangan komen. Kepada anda yang baru join, saya baru just start live. So, feel free untuk follow sampai habis. Alright. Faiz ID, Muhammad Nazri Ismail, Syarif, Fauzi, Khairul Muhammad Nur, Muhammad Khairul. Okay, terima kasih kerana menonton secara live. So, siapa yang dah ready untuk sesi perkongsian saya tentang topik sentimen negatif ni? Kalau dah ready, komen ready di ruangan komen. Cepat. Macam tak ada orang je ni. Cepat sikit. Kalau dah ready, komen ready. Okay? Dan kalau anda ada sebarang soalan tentang topik sentimen negatif ni, anda boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, insyaAllah saya cuba nak menjawab persoalan anda tentang topik sentimen negatif ni. Okay, mana tahu jawapan saya mungkin dapat membuka minda anda, dapat membantu anda untuk go to the next level dalam dunia pelaburan saham anda. Okay, alright, terima kasih kepada yang komen. Tuan Syed Idrus ready, TNM, Khairul Muhammad Nur ready, Pak Din ready, Muhammad Hatta Uthman sedia, Muhammad Syukri alias ready, Zahidah Idris Ahmad ready tuan. M Hafizi Dahlan, Assalamualaikum tuan. Yeah, ready. Tuan M Hafizi Dahlan ni adalah salah seorang student saya yang belajar saham bersama dengan saya. Saya ingat lagi masa dia datang dekat program saya, seminar gerila saham pada tahun 2018 kalau tak salah saya. 2018 ke 2019, dekat Shah Alam. Beliau dari Bintulu, Sarawak. Cuba Tuan M Hafizi Dahlan, cuba share sikit pengalaman belajar saham dengan saya, best ke best. Cuba kongsikan apa yang anda suka belajar saham dengan saya. Cuba tulis. Mungkin perkongsian anda ni dapat membantu orang lebih clear tentang apa yang saya buat dalam training saham saya lah. Macam tu, okay? Alright, okay. So, terima kasih pada yang komen ready. Okay, dan jom kita mulakan sesi sharing saya. So, malam ni saya just nak buat quick sharing dah tentang topik sentimen negatif. So, apakah itu sentimen negatif?
Okay, so secara ringkasnya, apa yang kita kena faham tentang pasaran saham? Okay, pasaran saham ni adalah sesuatu medium pelaburan yang dinamik. Okay, apa maksud dinamik? Dinamik ni maksudnya dia bukanlah soal satu perkara saja. Dia ada banyak perkara yang boleh impact pasaran saham, dan apa sahaja perkara boleh memberi kesan. Impact ni maksudnya kesan kepada pasaran saham Bursa Malaysia kita. Okay, so sebagai contoh, apa sahaja berita-berita negatif yang dekat luar sana, dia boleh memberi kesan kepada pasaran saham Bursa Malaysia. Kenapa berita-berita negatif ataupun perkara-perkara yang tak berapa best dekat luar sana boleh memberi kesan kepada pasaran saham Bursa Malaysia? Kenapa? Okay, so saya nak bagi anda nampak rasional. Kenapa pasaran saham Bursa Malaysia ni bila ada news, contoh perang kat sana, ataupun ada berita pasal apa-apalah berita dekat luar sana yang negatif, dia boleh impact pasaran saham Bursa Malaysia ke? Kenapa? Okay, jawapannya sebabnya adalah pasaran saham Bursa Malaysia kita ni dimainkan ataupun disertai oleh manusia. Okay, yang masuk ke dalam pasaran saham Bursa Malaysia ni adalah manusia. Okay, manusia ni termasuklah institutional investor macam EPF, ASB, Lembaga Tabung Haji dan sebagainya. Kemudian termasuk juga retail investor. Okay, retail investor ni macam kita, orang biasa macam kita. Dan orang macam kita ni ada emosi. Ada emosi, ada persepsi tentang situasi kan. Jadi that's why bila manusia yang berada dalam pasaran saham Bursa Malaysia ni, isu-isu dekat luar sana, dia memberi kesan kepada emosi manusia, dan emosi manusia akan memberi impact kepada pasaran saham Bursa Malaysia. Itu sebab yang paling senang kita nak faham kenapa berita-berita negatif dekat luar sana boleh memberikan kesan kepada Bursa Malaysia. Sebab, ingat saya pesan sekali lagi, dalam Bursa Malaysia ni, yang masuk menggerakkan pergerakan jual beli saham semua ni adalah manusia. Dan manusia ada emosi. Manusia ada persepsi. Okay? Jadi, itu yang kita kena faham tentang pasaran saham Bursa Malaysia. Tetapi saya nak go direct to the point, di mana walaupun apa sahaja perkara dekat luar sana boleh memberi kesan kepada Bursa Malaysia, okay, saya nak terus bagi anda tips sebab saya tak nak peningkan kepala anda. Okay, nombor satu adalah sentimen negatif ataupun segala perkara yang boleh impact pasaran saham Bursa Malaysia adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh kawal. Kita tak boleh kawal contoh Russia nak berperang dengan Ukraine ke. Kita tak boleh nak kawal contoh dulu Donald Trump nak tweet apa ke. Kita tak boleh nak kawal apa yang berlaku dekat luar sana, contoh banjir berlaku ke, kalau puting beliung berlaku ke, tanah runtuh ke. Benda tu kita tidak boleh kawal. Of course, benda-benda berita macam tu, berita yang negatif yang menakutkan orang, COVID-19 berlaku, PKP, semua tu benda yang kita di luar kawalan kita. Okay, tetapi apa yang kita boleh kawal adalah aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, alright. So, bila kita dapat tahu apa yang kita boleh kawal dan kita kawal perkara yang kita boleh kawal, okay, maka kita akan dapat mengawal emosi kita dengan lebih baik. Okay, ada benda perkara kita boleh kawal, ada perkara yang kita tidak boleh kawal. Ini anda kena faham. Dan sentimen negatif adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh kawal. Tetapi kalau anda ada ilmu dan anda ada pengalaman dalam saham ni, anda sebenarnya boleh mempergunakan situasi sentimen negatif sebagai peluang untuk anda membuat keuntungan dalam saham. Jadi anda kena faham macam ni. Bila anda tak faham tentang sentimen negatif, anda akan takut sentimen negatif. Anda akan panik melihat sentimen negatif. Tetapi apabila anda faham, anda ada pengalaman tau. Di sentimen negatif ni, kalau kita nak mempergunakan sentimen negatif, kita kena ada pengalaman, kena ada cukup pengalaman, kefahaman tentang apa yang berlaku dalam pasaran saham sejak bertahun-tahun lamanya. Kita faham pattern dan apa yang terjadi dalam pasaran saham. InsyaAllah kita boleh mempergunakan sentimen negatif untuk manfaat aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, so berapa ramai daripada anda nak tahu macam mana nak mempergunakan situasi sentimen negatif untuk memberi keuntungan kepada kita? Siapa nak belajar? Ini ilmu mahal ni. Siapa nak belajar, komen nak. Kalau tak ada orang nak belajar, dan saya tak payah cerita lah. Boleh tak?
Tengok macam tak ada orang berminat je apa yang saya cerita ni. Jadi mungkin saya tak payah cerita lah Tak payah cerita macam mana kita nak gunakan situasi sentimen negatif untuk mendapat keuntungan, untuk mengambil, merembat peluang ataupun keuntungan dalam pasaran saham. Saya tengok tak ada orang pun yang komen nak. Okay, tak apalah saya simpan je lah topik istimewa tu Okay, cuma anda kena faham di mana anda perlukan ilmu dan juga anda perlu ada okay, saya bagi beberapa tips. Pertama, anda kena ada ilmu. Yang kedua, anda kena ada pengalaman trade saham banyak kali dah lali dah dengan trade saham. Dan yang ketiga, anda perlukan keberanian. Ni 3 tips ni. Cuba tulis dekat ruangan komen 3 tips saya kalau anda nak jadikan sentimen negatif sebagai peluang kepada anda kena ada 3 ni. Anda kena ada ilmu, kemudian anda kena ada pengalaman, dan yang ketiga, anda kena ada keberanian. Okay, 3 benda ni anda kena ada. Ni tips mahal ni. Saya share dengan anda tips mahal malam ni, okay, tentang sentimen negatif. Okay, dan paling best kali sebab bermula tahun 2020 akan ada terlalu banyak sentimen negatif demi sentimen negatif dari semasa ke semasa, di mana banyaknya peluang yang kita boleh gunakan untuk kita rembat peluang yang ada dalam pasaran saham ni. Okay, alright. Sebab tu, okay, Pak Din, bab berani yang susah tu. Sebab tu saya kata dia step. Dia kena ada 3 ni step ni. Okay, yang pertama kena ada ilmu dulu. Sebab ramai orang dia tak fokus pada ilmu. Ramai orang belajar dia fokus kepada buy call. Nak tahu buy call, counter apa nak beli. Tetapi orang yang fokus pada ilmu, dia akan faham. Dia akan faham saham ni macam mana. Jadi that's why bila belajar, fahamkan apa betul ilmu yang anda belajar tu supaya anda ada kemahiran untuk buat pelaburan saham. Yang kedua, apabila anda dapat ilmu, okay, anda kena amalkan ilmu, praktik ilmu tu dan start trade. Sebab tu saya kata kenapa kita kena trade saham. Sebab bila kita trade saham ni, kita dapat pengalaman. Apa yang betul, apa yang salah, apa yang silap, kita akan nampak bila kita trade saham. Jadi that's why mulakan trade saham. Sebab tu kalau student-student saya kan, selalu kalau ada student baru, saya tanya, Tuan Nizam, macam mana kita nak buat paper trade? Macam mana kita nak buat simulator? Ada tak apps yang kita boleh trade olok-olok? Jawapan saya straightforward. Saya cakap tak payah buat paper trade ni. Fokus terus kepada buka akaun CDS, mulakan buat pembelian saham. Sebab dari situ kita akan dapat pengalaman. Kesilapan yang kita buat mengajar kita macam mana nak buat dengan lebih betul. So itulah pengalaman yang akan kita bina apabila kita trade saham. Okay, alright. So that's why step pertama kena belajar, dapatkan ilmu, lepas tu trade saham untuk dapat pengalaman. Dan lepas tu apabila anda dapat pengalaman, kefahaman, bila sampai waktu sentimen negatif, anda faham tentang sentimen negatif, anda perlukan sedikit keberanian untuk ambil tindakan ketika waktu pasaran saham jatuh. Jadi keberanian ni datang apabila anda ada pengalaman. So ramai orang dia kata dia takut. Takut sebab tak cukup pengalaman. Tak banyak kali trade lagi. So sebab tu kena buat, insya-Allah anda akan faham. Dan bila anda start buat, janganlah anda guna modal yang besar. Bila anda guna modal besar, anda rugi pun besar. Jadi that's why selalu saya katakan kita start small, grow big. Betul, Nur Hamudi, student saya, start small, bermula dengan modal yang kecil untuk membina pengalaman, membina kefahaman dalam aktiviti trade saham sampai kita betul-betul tahu saham ni macam mana, barulah kita boleh start scale up. So that's the process. Saham ni ada proses. Kalau kita betul-betul nak enjoy trade saham, nak betul-betul bagus dalam trade saham, kita kena lalui proses. Saham bukan skim cepat kaya. Dia boleh membantu kita untuk dapat income yang mudah di hujung jari, tetapi dia memerlukan proses untuk membina kemahiran ini. Gitu. Dalam ni apa yang saya sebut malam ni okay, alright. Tadi saya ada nampak lah ada orang bagi saya star. Siapa bagi saya star tadi? Apis Hafiz. Tuan Apis Hafiz ada bagi saya 75 stars. Inilah star pertama yang saya dapat dalam sesi Facebook Live saya. Terima kasih banyak. Berikan tepukan gemuruh kepada Tuan Apis Hafiz. Semoga dimurahkan rezeki. Saya selalu tengok orang buat live, main game.
Tiba-tiba dia cakap, terima kasih kerana berikan saya bintang. Terima kasih kerana berikan saya star. Semoga dimurahkan rezeki. Macam tu dia punya ayat dia. Okay, so sekarang saya dah boleh start sebut macam tu Jadi Alhamdulillah saya punya page ni dah start boleh terima star. Saya pun tak tahu star ni apa benda. Tapi siapa yang ada star bolehlah sumbangkan star kepada saya. Nanti kita tengoklah apa nak buat dengan star ni. Saya tak pasti apa boleh buat dengan star. Nanti tim saya Faizal akan maklumkan saya apa kita boleh buat dengan star ni. Ada orang kata star ni boleh jadi duit. Saya pun tak pastilah. Okay, so siapa yang ada star lebih, star apa? Ada star lebih boleh sumbangkan star kepada saya Saya tak ada star. Saya memang tak ada star. Tak tahulah star tu macam mana. Okay, baru nak belajar. Okay, alright. Liana Zulkifli, salam tuan. Lama tak join live tuan. Terus bersemangat join live tuan. Alhamdulillah. Itulah saya kata sebenarnya kadang-kadang saya malas nak buat live. Penat tau buat live. Ingat senang ke buat live? Live ni mengambil masa. Live ni kita nak live nak fikir nak cakap apa. Orang ingat cakap live ni, dalam live ni mudah. Cuba dia buat. Ramai orang nak buat live pun malu, segan kan. Nak tekan button live tu pun malu. Ada orang bagi lagi lah star. Sekarang dah ada 150 star. Nanti saya tengok siapa yang bagi star Okay, right. So basically nak buat live ni bukan mudah. Bukan mudah untuk kebanyakan orang. Kalau anda kata senang, saya tengok saya buat live, cuba anda buat live. Try buat live sekali. Tengok okey ke tak okey. Masa pengalaman saya first time saya buat live, I think tahun 2015 ke 2014. Tak ingat saya. Masa tu saya ingat tau, dekat rumah kan. Saya dalam satu bilik tu, saya prepare tau meja, lighting. Lepas tu saya prepare lah saya punya skrip nak cakap apa untuk live saya. Lepas tu kunci pintu, jangan bagi orang masuk. Jangan kacau saya nak buat live ni. Jadi bila nak start live je, tekan button 1, 2, 3 nak start live tu, masa tu lah sakit perut. Nak berlari pergi toilet. Okay, so bukan mudah untuk buat live, especially buat live secara konsisten. Okay, tetapi saya percaya sesi live yang saya buat, walaupun saya rasa biasa macam tak ada apa-apa, tapi mungkin memberi manfaat, memberi semangat kepada anda yang menonton. Mungkin tak menonton secara live, tapi yang menonton secara ulang tayang. Okay, saya tak tahu siapa yang menonton video-video saya. Mungkin ada sedikit manfaat ataupun inspirasi, kekuatan untuk anda. Somehow kadang-kadang ada orang yang dah nak give up dalam trade saham mereka, ataupun of dengar sesi live saya, dia jadi bersemangat balik. Jadi baru saya tahu sebenarnya saya ni ada kelebihan. Kelebihan saya adalah bila saya bercakap, orang rasa bersemangat, rasa inspirasi, rasa nak bangkit kembali. Jadi that's why insyaAllah, okay, sekiranya sihat, tubuh badan saya diberi kelapangan, insyaAllah saya akan cuba buat sesi live untuk anda semua. Okay, dan saya harap kalau ada manfaat, anda support sesi live ni. Anda tonton secara live, biar ramai viewers. Lepas tu anda klik button share. Biar ramai lagi yang dapat manfaat ya. Okay, alright. So, Arik Zikri, tuan nak tanya personal boleh? Tanya personal apa? Cuba tanya. Tanya dekat sini apa benda yang personal sangat tu. Okay, alright. Okay, Nisa Afni, ilmu pengalaman keberanian, betul? Okay. Azimah Jamaluddin, dah ada ilmu, kena apply trade saham baru ada pengalaman. Betul, selagi kita tak trade, tak ada pengalaman. Jadi ada ilmu sahaja tak guna. Ilmu perlu diamalkan. Daripada amalan ilmu itulah baru kita dapat sesuatu manfaat. Macam tu, okay? Alright, Azimah Jamaluddin, dah ada ilmu, kena apply, betul? Okay, Pak Din. Okay, Nur Hamidi, star. Ni star juga Okay, boleh bagi saya star macam tu Ain Syafinas bagi star. Macam mana Ain Syafinas tahu bagi star ni? Bukan star kena top up duit ke? Macam mana ni? Aduh, ke star percuma ni. Okay, alright. Zahidah Idris, tapi best tonton TNM live. Apa yang bestnya? Cuba tulis dekat kat komen. Apa yang best sangat tonton live saya ni? Cuba anda share sikit dengan saya. Saya nak baca feedback anda.
Mi Yusof, banyak manfaat dari video-video TNM yang lama-lama. Yes, betul tu. Okay. Alright, Tuan Syed Idrus Al-Sagaf. Jom kita baca komen Tuan Syed Idrus. Nak trade, jangan main ikut-ikut. Jangan nampak profit sahaja. Guna modal yang mampu anda sediakan dan sanggup loss modal itu. Okay, jadi mulakan langkah, kemudian tambah ilmu tentang teknikal saham, barulah besarkan modal. Betul, dia ada step by step proses. Sebab tu saham ni kena sabar buat. Okay, dan jangan agresif kalau anda tak tahu caranya. Anda kena belajar dan fahamkan dulu, dan lepas tu barulah scale up sikit-sikit. Okay, proses. Tapi kalau tak faham, macam itulah jadi masalah yang lain. Okay. Alright, Alidin Abdul Hamid is watching. Zainuddin Idris, terima kasih kepada yang klik like dan klik button love. Terima kasih. Malam ni saya seronok sebab saya dapat star. Okay, ada 150 star saya receive malam ni. Okay, terima kasih kepada yang berikan saya star. Okay, dan harapnya semoga kita boleh dapat lebih banyak lagi kumpulan star. Okay, right. Zahidah Idris Ahmad, dapat ilmu sebab TNM tak lokek ilmu terang and jelas. Alhamdulillah. Okay, alright. So, berbalik semula kepada topik kita, iaitu tentang sentimen negatif. Okay, so tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, sebenarnya ada banyak situasi yang menyebabkan sentimen negatif tu berlaku. Jadi kita nak kena faham apa yang berlaku apabila sentimen negatif. Okay, saya selalu sebut sentimen negatif adalah satu situasi di mana apabila pasaran saham, kita punya indeks Bursa Malaysia tu dia jatuh banyak, dan kita akan tengok statistik, lebih kurang 800 ke 900 kaunter saham jatuh pada hari tersebut. Saya nak share dengan anda ciri-ciri sentimen negatif. Ciri-ciri sentimen negatif, nombor 1, indeks Bursa Malaysia kita tengok merah. Merah dia jatuh banyak, dan diikuti dengan kaunter-kaunter saham Bursa Malaysia yang lain juga turut merah. So, situasi macam ni kita sebut sentimen negatif. Jadi, saya punya rule of thumb lah, apabila saya tengok pasaran saham merah dan saya tengok majority kaunter saham merah juga, saya tahu ini adalah situasi sentimen negatif. Okay, jadi sentimen negatif ni dia boleh berlaku bila-bila masa, kita tak tahu, tak ada siapa boleh menduga. Dan lebih kelakar lagi ataupun lebih teruk lagi adalah dalam sejak PKP ni, sentimen negatif tu berlaku selalu, kerap dalam saham ni. Asyik-asyik sentimen negatif. Nak naik sikit, lepas tu sentimen negatif berlaku. Nak naik sikit indeks Bursa Malaysia, harga saham nak naik, kena lagi sentimen negatif. Jadi kita berada di satu zaman di mana sesuatu zaman yang sangat berbeza sebenarnya compare dengan waktu saya bermula dalam saham tahun 2014. Di mana pada ketika saya bermula dalam saham, memanglah ada waktunya pasaran saham negatif, sentimen negatif, pasaran saham bearish, normal. Tetapi sekarang ni dia terlalu banyak keadaan tu berlaku compare dengan waktu dia bullish. Dia agak banyak dan lama dia punya waktu sentimen negatif dan bearish tu lah. Jadi itulah yang menyebabkan ramai rasa struggle dalam dunia saham pada waktu sekarang. Tapi sebenarnya sentimen negatif ni peluang sebenarnya. Jadi saya nak share dengan anda satu tips lah, boleh tak? Siapa nak tahu macam mana saya menggunakan situasi sentimen negatif ni untuk manfaat? Apa teknik yang saya gunakan? Apa cara saya buat pembelian ketika waktu sentimen negatif? Okay? Right. So alright. Mana sih? Ni apa ni? Kopi. Okay, alright. Malam-malam kita ada kopi ya. Okay. Alright. Terima kasih buat saya kopi malam ni. Saya sebenarnya bukan penggemar kopi. Saya tak selalu minum kopi. Sekali-sekala boleh lah. Boleh. Dan ada juga kopi yang sedap saya minum. Contohnya macam white coffee. White coffee. Sebut betul sikit White coffee. Okay, alright. Tak ada masalah. Boleh je minum kopi. Tak ada masalah. Cuma saya jarang minum kopi. Okay, alright. Jadi kita minum dululah. Kita minum dulu Bismillahirrahmanirrahim.
Alright. Okay, Zaki Ismail, banyak dapat ilmu dari video TNM, mohon halalkan. InsyaAllah halal semua. Okay. Siti Hasinah, nak jadi student TNM, sabar, tunggu modal dulu, insyaAllah. InsyaAllah saya doakan dipermudahkan urusan. Yang penting sebenarnya macam ni tau, kalau kita nak, betul-betul kita nak, kita akan fokus untuk dapatkannya, macam mana sekalipun sebenarnya. Jadi macam mana kita nak dapatkan sesuatu, basically kita set, kita nak benda tu, dan kita sasarkan benda tu. Set matlamat kita nak dapatkan benda tu. Walaupun benda tu mahal, okay, tak semestinya benda tu murah baru kita boleh dapat. Benda yang mahal pun kita boleh dapat. Okay, jadi dulu pun saya tak sangka saya boleh terbang ke luar negara. Saya rasa mahal. Dan saya dulu pun tak sangka saya rasa boleh pergi ke Mekah, Madinah untuk buat umrah. Saya rasa mahal kot nak pergi, berpuluh ribu kan, berbelas ribu. Dan jauh kot, susah kot nak pergi. Macam-macam lagi nak kena belajar macam mana nak buat umrah apa semua kan. Saya pernah terfikir yang saya rasa mungkin saya tak sampai lah ke Mekah, Madinah kan. Tapi Alhamdulillah, disebabkan saya tulis matlamat saya nak ke Mekah, Madinah, Alhamdulillah Allah jemput saya untuk ke Mekah, Madinah pada akhir tahun 2019. Dan bila saya sampai dekat sana, Alhamdulillah saya tahu yang sebenarnya apa sahaja benda yang kita nak, kita boleh dapat kalau kita betul-betul nak, kita usaha, okay, dan kita fokuslah nak dapatkan apa yang kita nak tersebut. Jadi insya-Allah nak dijadikan cerita tentang apa yang kita nak ni, saya nak cerita tentang kawan saya. Boleh tak saya cerita pasal kawan saya? Saya masa zaman belajar saya dulu ni, saya ada seorang kawan dekat belajar dalam bidang farmasi. Saya dulu degree saya dalam bidang farmasi. Okay, dan masa saya zaman belajar tu, masa first year lagi, kita ada seorang kawan ni, nama dia saya boleh sebut lah kat sini, nama dia Ahmad Naim. Ahmad Naim. Okay, Naim ni dia dia memang die hard fan Liverpool. Dia memang suka Liverpool. Dia memang suka Liverpool. Pasukan bola Liverpool, YNWA, You Never Walk Alone. Macam tu lah. Dia memang freak lah. Dia pakai muffler dia, apa-apa baju, jersey dia mesti Liverpool. Kan, kalau orang kutuk Liverpool, dia marah. Kan. Jadi, kawan saya ni, Naim ni, dia memang, dia sebaya dengan saya. Dia memang gila lah tentang Liverpool, raving fans Liverpool. Okay, dan disebabkan dia sangat-sangat suka Liverpool ni, saya ada tengok gambar dia dah sampai dekat Stadium Anfield, dekat Liverpool tu tau, Stadium Anfield. Jadi bila saya tengok dia ambil gambar dekat situ, maksudnya dia dah sampai dekat situ kan. Saya terfikir kadang-kadang kan, kalau betul-betul kita nak kan, kita boleh dapat benda tu kalau kita betul-betul nak lah. Ada duit ke tak ada duit ke, itu soal ke 200. Kalau kita nak dulu, insyaAllah kita akan dapat kan. Kalau fikirkan memang bukan mudah kan nak sampai ke tempat yang jauh macam tu, mahal, kos perjalanan dan sebagainya kan. Tapi sebab dia memang freak, memang suka Liverpool, dia akan cuba dapatkan impian dia untuk sampai ke sana. Jadi dapatlah dia. Tapi sebab saya ni tak berapa minat Liverpool, jadi saya tak sampailah ke sana. Kan macam tu. Saya minat Manchester United, tapi dah tak berapa minat sangat lah. Saya minat masa zaman David Beckham, masa zaman Cristiano Ronaldo, masa Alex Ferguson. Masa tu saya minat. Nanti saya tengah buat live. Okay, so masa tu tapi minat sekadar tengok bola je lah dekat. Okay, masa tengok bola, masa zaman tengok bola dekat TV dulu, zaman tengok bola dekat kedai mamak tu sukalah tengok kan. Tapi sekarang dah tak berapa tengok highlight ataupun tengok bola dekat YouTube masa live. Saya tengok JDT live, macam tu je lah. Dah cerita pasal bola lah pula kan. Nak cerita pasal Naim tadi kan, pasal matlamat kan kalau kita nak kan. Okay, alright. So balik semula ke topik kita lah. Okay, alright. Okay, Syed Idrus Al-Sagaf, sentimen negatif telah tenggelamkan berita yang bawa positif pada saham. Alright. Kopi Radix best. Mais Cawan. Okay, alright. Sharifah binti Hamid, Masri Matsah, Khalil Daud, Alhamdulillah. Okay, alright. Zahidah Usaha, tanda kejayaan, betul? Tangga kejayaan.
Okay, alright. Saya nak baca komen daripada Liana Zulkifli. Saya baru setahun dalam saham. Bekerja hari-hari sambil tengok chart. Tambah pula bekerja dalam company yang ada dalam bursa. So dekat situ saya lebih faham macam mana nak pilih company yang bagus. Alhamdulillah makin faham cara pergerakan chart juga. Nasihat saya jangan putus asa untuk newbie yang awal-awal dah lost. Dengan adanya ilmu dan pengalaman, insya-Allah ada sinar untuk anda. Betul tu. Okay, alright. Okay, Yasir Arafat, salam TNM, apa khabar? Boleh tanya sikit, kadang-kadang bila indeks bursa merah, ada counter yang naik tinggi tiba-tiba sampai limit up, sentimen juga ke? Boleh ke kita ambil peluang trade? Kalau boleh, macam mana cara? Dia macam ni tau, dalam waktu sentimen negatif, majority counter saham jatuh. Tapi ada juga counter saham yang naik. Sebab tu saya kata, dalam saham ni, kita tak boleh predict harga saham. Bukan maksud sentimen negatif semua saham mesti jatuh. Tak. Ada juga counter saham yang naik. Okay, dan pada waktu pasaran saham bullish, kita tak boleh kata juga semua saham naik. Ada juga saham jatuh. Jadi sebenarnya kita tak boleh predict saham ni. Okay, jangan predict. So, apa yang kita boleh buat lah, kita kaji saham. Kaji saham, tengok potensi, ada peluang kita beli. Dan kita kena faham apa yang kita beli. So, jangan sebab dia naik shoot up tiba-tiba macam tu kita pergi beli. Kita pun tak tahu apa sebab dia naik. Jadi, nak senang, kajilah saham tersebut. Kaji dari segi fundamental dia, technical dia. Tengok pergerakan chart dia, ada signal tak? Kalau ada signal, barulah kita beli. Macam tu. Okay? So, kalau tanya saya pun tak tahu kenapa sesuatu saham tu naik kan. Jadi, kita kena kaji signal macam tu. Okay? Zaham Mat Sidik, Assalamualaikum, dah sihat TNM? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dah sihat macam ni lah. Dah sihat. Cuma kalau berjalan tu ada mengah-mengah sikit lah. Tapi okay, still I feel good. Okay, right. Azhar Hamid is watching. Alright. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya malam ni. Kita dah bertambah lah viewers kita. Terima kasih kerana menonton. So, kalau anda suka dengan apa yang saya kongsikan, bantu saya klik button like dan juga klik button love dan juga klik button share. Okay, dan kalau anda ada soalan, cuba tanya dulu. Last soalan mungkin saya terima sebelum saya akhiri sesi live pada malam ni. Cuba tanya soalan. Sementara tunggu soalan daripada anda, kita mai cawan dulu. Kopi malam ni ya. Bismillah. Alright. Omar Ahmad is watching. Muhammad Hajri. Azhar Hamid is watching. Alright. So, terima kasih kepada anda yang menonton secara live malam ni. Jadi, itulah dia topik tentang sentimen negatif ni. Okay, dan insyaAllah bila anda faham macam mana caranya pasaran saham ni, which is anda lebih memahami tentang saham ni, sentimen negatif adalah situasi yang kita akan tunggu dalam saham. Kita nak membeli saham ketika waktu sentimen negatif. Dan satu tips lagi yang saya boleh bagi kepada anda, jangan terburu-buru beli saham ketika sentimen negatif. Sebab kadang-kadang dia jatuh tu dia boleh jatuh lagi. Jadi kita kena sabar dalam proses. Jadi sebenarnya cerita pasal sentimen negatif ni tak lengkap kalau kita tak cerita tentang kajian saham dan strategi dalam saham. Okay, so that's why saya tak boleh cerita banyak sangat tentang sentimen negatif ni. Takut anda salah faham. Nanti kalau saya cakap buat macam ni tetapi anda tak faham the fundamental dalam kajian saham, fundamental analysis, technical analysis, nanti takut anda just gunakan satu point ni dan anda trade dan anda terperangkap dalam downtrend, itu pun masalah juga. So that's why saya kata trade saham ni jangan kita nak cepat-cepat terus faham benda tu. Kita buat dulu sampai kita nampak apa yang betul dalam saham ni. So, take time. Okay, bagi masa dan ruang kepada anda untuk belajar dan fahamkan. InsyaAllah, one day anda akan nampak. Okay, kalau anda betul-betul minat saham ni lah. Okay, Suparjo Suparman. Macam mana nak ubati hati yang duka? Lara, lepas kita loss, baru nak trade, belajar trade. Awalnya untung, tapi hold lama sikit harga jatuh. Kau pula. Suparjo Suparman. Kejap jauh sikit ayah tengah buat live. Okay, soalan yang bagus ya. Saya nak jawab soalan ni. Bantu saya klik button share dulu. Okay, so macam mana kita nak mengubati hati yang lara bila kita mengalami kerugian dalam saham, especially newbie? Jawapan saya adalah take a break.
Okay, rehat sekejap. Okay, ambil masa untuk anda ubati luka luka tu. Okay, kita bertenang sekejap. Mungkin kita boleh pergi bercuti sekejap. Kita boleh tenangkan fikiran. Jangan trade saham dulu. Okay, dan apa yang anda boleh buat sebenarnya adalah anda kena apa yang boleh anda buat adalah anda boleh belajar daripada kesilapan yang anda lakukan dalam trade saham anda sebelum ni. Apa kesilapan? Okay, jadi anda kena faham apa kesilapan yang anda buat, barulah anda boleh mengubati duka lara tersebut. Sebab kadang-kadang duka lara tersebut sebab kita tak faham kenapa kita rugi. Apa kesilapan yang kita buat. Kita tak nampak benda tu. Jadi that's why kita kena learn from mistake. Apa yang kita buat. Contoh kesilapan bukan dari segi kajian saham sahaja semata-mata. Kesilapan kita mungkin kita overtrade dalam saham. Maksudnya kita menggunakan modal yang terlalu besar yang kita tak dapat nak handle kalau kita terpaksa mengalami kerugian dalam kaunter tersebut. Okay, jadi itu adalah mungkin kesilapan. Ataupun kesilapan lagi adalah kita terlalu berharap ataupun percaya saham yang kita beli tu pasti akan profit. Ini juga satu virus dalam saham, satu penyakit dalam saham di mana kita beli saham tu sebab kita dah kaji, kita expect ini mesti untung. Itu jadi penyakit kepada kita. Jadi bila anda faham itu adalah penyakit, jadi lepas ni trade saham lepas ni anda akan lebih berhati-hati dan faham apakah emosi ataupun apakah expectation yang anda patut letak dalam aktiviti trade saham anda. Mesti ada satu expectation yang betul. Bukan over expectation ataupun terlalu berharap, terlalu yakin, overconfident. Ni semua adalah perkara-perkara yang kita nak belajar daripada trade saham kita sebelum ni. Apa kesilapan kita. Dan benda tu bila anda dalam mood nak belajar, nak faham dan perbetulkan apa kesilapan sebelum ni, maka anda akan dapat start mengubati duka lara kerugian sebelum ni. Mahal lagi ni benda apa saya cakap ni. Ni semua cakap tak ada dalam buku. Ni cakap based on pengalaman ni. Okay. Jadi anda kena belajar daripada kesilapan tu, dan bila anda dalam mood nak belajar, nak perbetulkan diri anda, maka anda akan dapat lalui proses tersebut. Tapi kalau mindset anda persoalkan kenapa anda rugi dan anda sibuk nak salahkan orang lain, anda tidak akan belajar apa-apa. Anda akan stuck dalam emosi duka lara, dan paling teruk adalah duka lara tu menjadi dendam. Anda berdendam dengan pasaran saham. Anda kata saham ni tak betul lah, saham ni scam lah, saham ni tipu lah, saham ni manipulation lah. Ni adalah bila virus-virus telah melekat dalam minda anda. Sebab tu kena betulkan mindset. Okay. Kena faham saham ni apa dia. Bila kita beli saham, kita beli pemilikan perniagaan. Dan perniagaan ni bukannya sentiasa untung. Ada masa untung, ada masa rugi. Dan kita mengambil risiko dalam pembelian saham kita. Jadi kalau kita faham benda tu, barulah kita boleh betulkan perkara yang kita sakit bila rugi. Masalah ramai orang dia tak faham saham ni apa, dan dia cuba nak buat duit dalam saham. Bila tak dapat nak buat duit dalam saham, itu yang dia jadi stres. Dia jadi marah, dia jadi stres, dia jadi duka lara. Tapi bila kita faham apa yang kita buat, insya-Allah, okay, insya-Allah kita akan lebih tenang, lebih faham. Okay, dan bila kita ada pengalaman lagi, kita akan boleh terima jatuh bangun kita dalam saham tu. Okay, jadi that's why pesanan saya kepada anda adalah rehat dulu. Kalau anda rasa betul-betul affected, rehat dulu. Tak perlu sibuk nak trade saham dalam keadaan emosi yang tak stabil. Okay, kemudian kaji balik kesilapan apa yang dah berlaku dalam sebelum ni. Apa anda rasa mungkin anda rasa ilmu anda tak cukup, pergi belajar lagi. Belajar dulu apa benda yang anda sepatutnya faham. Okay, banyakkan bertanya kepada pelabur dan trader saham yang dah berjaya. Okay, kemudian yang ketiga adalah apa yang anda boleh buat adalah anda start small, grow big. Bermula balik semula dengan modal yang kecil. Okay, dan itulah antara benda-benda yang anda boleh buat untuk anda bina balik kekuatan anda dalam saham. Dan of course, bila tonton live saya ni, anda dapat kekuatan, dapat balik semangat. Inilah salah satu cara untuk anda ubati duka lara anda dalam saham. Okay, dan pesanan saya kepada anda, jangan terlalu engage ataupun terlalu
apa orang kata, tersangkut dengan emosi negatif bila rugi tu. Belajar untuk move on. Lepaskan. Dah rugi, biarlah rugi. Dah tak ada rezeki. Bukan rezeki kita kat situ. Dah tak apalah. Dah kalau bukan milik kita, biarkanlah, lepaskan. Jadi kita fokus kepada next step kita, trade saham kita seterusnya. So paling power yang saya ajar pada student saya adalah faham konsep rezeki. Bila kita faham konsep rezeki, insya-Allah kita akan tenang dan boleh sabar dalam trade saham kita. Walaupun kita mengalami kerugian, kita tidak akan terlalu berduka, tidak akan terlalu beremosi. Faham konsep rezeki. Ini paling power. Siapa boleh faham konsep rezeki, insya-Allah dia akan tenang dalam saham. Bukan saya kata bila rugi tu tak stres. Bukan bila rugi tu tak sakit kepala. Saya pun kalau rugi saya akan down sekejap, akan rasa pening, sedih sekejap. Biasalah. Tapi adakah kita boleh comeback balik semula cepat ataupun tidak? Okay, sebagai manusia memang normal kita akan rasa down bila kita kehilangan dan sebagainya. Tetapi macam mana kita nak comeback dan move on, dia bergantung kepada kekuatan dalaman kita. Okay, so macam tu lah jawapan saya. Boleh ke terima jawapan macam ni? Kalau okey, komen okey. Alright. Mi Yusof, tak sabar nak tahu teknik TNM trade masa sentimen negatif. Ni dalam ni. Kena belajar, kena trade, dapatkan pengalaman dulu. Dapatkan pengalaman, nanti insya-Allah ada masa kita jumpa, insya-Allah kita boleh cakap banyak lagi tentang ni, okey? Nisa Afni, kalau indikator di ruangan sell terus jual atau tunggu dulu? Berapa lama tunggu tu? Okey, Nisa Afni, tengok trading plan. Kalau trading plan kata dah kena cut loss, dan cut loss je, tak apa. Kalau nak tunggu, anda nak kena tengok volume analysis, tengok buyer quantity versus seller quantity tu. Tapi kalau anda tak ada masa, just ikut je trading plan, tak payah fikir banyak. Okey, macam tu, okey. Hai Tuan Muhammad Rizwan Limun, ini pun salah seorang student saya dalam Premier Saham Mastery 2.0. Noraini Ismail, berapa lama nak kena rehat dari trade Tuan kalau dah loss dan duka lara? Terpulang masing-masing, setiap orang berbeza-beza. Okay, tapi jangan lama-lama lah. Cuti tu cuti sekejap lah. Rehat sekejap. Tenangkan fikiran. Janganlah lama-lama. Sampai setahun, 2 tahun tak comeback balik. Itu bukan bercuti berehat. Itu bau hati tu. Bau diri namanya tu. Okay. M. Hafizi Dahlan. Kematangan dalam saham ialah kita tahu apa yang kita buat. Tahu bila entry dan exit. Bila untung bersyukur. Bila loss tadi balik kenapa loss. Move on to the next trade. Betul. Ni salah seorang student saya yang faham mindset yang betul sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay? Jadi tahniah saya ucapkan. Siapa yang boleh sebut macam tu, maksud dia faham. Maksudnya dia faham apa tu pelaburan saham. Okay? Dan macam mana nak jadi pelabur saham yang baik. Macam tu. Okay? Alright. Teruskan komen di ruangan komen. Saya nak baca komen-komen anda. Okay, cuba tulis sikit komen anda. Okay, saya tengah mencari komen-komen anda ni. Okay, right. Tuan M. Hafizi Dahlan. Yap, pergi ke kelas tuan with my wife. Belajar sekali. So far berbaloi terbang ke Shah Alam untuk belajar ilmu saham dengan Tuan TNM. Sampai ke hari ni, saya dengan wife masih konsisten dengan saham. Untung rugi perkara biasa, start small, grow big. Saya ingat lagi, Tuan M. Hafizi Dahlan duduk depan saya. Terkebil-kebil belajar saham. Mata tu buka tutup. Dia ni faham ke tak faham dia ni? Okay. So alhamdulillah hari ni saya tengok masih konsisten dalam saham, okay, dan ada mindset yang betul, okay. Jadi alhamdulillah, orang kata investment ataupun pengorbanan pergi belajar ni, bila kita buat dengan ikhlas, nak belajar, ada keberkatan dalam belajar, insya-Allah kita dapat sesuatu. Okay, alright. Seronok sebenarnya saya baca komen-komen daripada student, okay, yang faham apa yang saya ajar. Seronok sebenarnya. Okay, alright. Okay, Muhammad Hatta Osman, dalam FA kita nak mulakan kaji yang mana dulu, step by step, apa yang paling penting? Dalam FA kita start dulu dengan kajian quarter report. Kita baca quarter report, annual report, sebab kita nak tahu syarikat tu buat bisnes, dia buat untung ke dia rugi. So kita biasa starting dengan kaji quarter report tu lah. Kita boleh juga kaji dia punya dividend yield. Kita boleh kaji dia punya sektor dia, perniagaan dia, main market, S market,
Itu kita boleh kaji jugalah. Tapi yang penting di permulaan kita kena kaji dia punya quarter report. Sebab kita nak tengok dia punya performance perniagaan dia. Okay? Dalam Premier Saham Mastery 2.0 saya ada sediakan satu modul yang anda boleh belajar secara step by step. Macam mana cara saya buat kajian fundamental analysis. Saya tekan apa dulu, saya baca apa dulu. Semua tu saya ada tunjukkan dalam modul Premier Saham Mastery 2.0. Kalau anda nak join, boleh. Tapi saya sarankan anda join dulu Newbie Saham Mastery Online. Dalam tu saya terangkan tentang bagaimana nak mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia, cara saya. Okay, dan NSMO, Newbie Saham Mastery Online tu percuma sahaja. Okay, insyaAllah kita ada sesi tu pada 19 Mac. InsyaAllah minggu depan hari Sabtu, kita ada sesi tersebut secara percuma. Anda join percuma dulu. Okay, kalau anda rasa cara saya ni sesuai dengan anda boleh follow lah dalam Premier Saham Mastery 2.0 lepas tu insyaAllah. Okay, alright, boleh. Okay. Yasir Arafat, perlu ke sentiasa baca news untuk tahu sentimen? Tapi news biasa lag. Boleh baca untuk pengetahuan, tapi nak bertindak dalam saham based on kajian saham. Kita mesti ada sebab-sebab kenapa kita beli sesuatu saham. Kita mesti ada sebab-sebab kenapa kita jual sesuatu saham. Semuanya based on kajian saham kita. Okay? Azrul Azizi, pilih time frame lebih besar lebih baik. Betul, mungkin tak berapa tepat juga. Sebab kadang-kadang pakai time frame besar sangat pun kadang-kadang kita tak nampak apa yang situasi terkini. Okay, so depends juga. Okay, Suparjo Suparman, kalau jadi full time trader kena trade hari-hari ataupun sekali profit rest dulu untuk satu jangka masa. Kalau trade hari-hari ada possibility tak untuk sentiasa profit? Ada possibility untuk sentiasa profit, ada possibility juga untuk sentiasa rugi. Sebab tu dalam saham ni kita tak tahu masa depan apa akan terjadi. Jadi kita tak boleh nak menjangkakan adakah kita akan sentiasa untung atau sentiasa rugi. Sebab untung dan rugi tu dia bersilih ganti dalam saham. So, sebab tu saya kata kepada student-student saya, tak payah sibuk fikir nak jadi full time trader. Patutnya terma full time trader ni tak ada dalam fokus kita yang nak belajar saham. Okay, so fokus kita dalam belajar saham adalah kita nak belajar cara yang betul untuk buat. Okay, dan bukan sibuk nak jadi full time trader. Okay, full time trader ni adalah terma yang digunakan untuk menarik orang, menjadikan orang berminat untuk dunia trading ni, tetapi dia bukanlah sesuatu benda yang real atau bukan kata real ke tak real. Dia adalah sesuatu perkara yang tak sepatutnya menjadi fokus kalau anda baru nak belajar saham. Fokus belajar benda yang betul dulu tentang saham. Fahamkan dulu ilmu saham. Fahamkan risiko dalam saham dulu. Buat dulu saham ni sampai anda sendiri decide anda boleh jadi ke tak full time trader. That's the way. Okay, bukan sibuk nak jadikan diri anda full time trader. Anda buat dulu betul, anda boleh dapat result anda, baru anda decide anda nak jadi full time trader ke tak. Okay, so bagi saya full time trader tu tak payah kita bincangkan terlalu banyak. Tak payah risau pasal full time trader. Fokus buat saham ni dengan betul terlebih dahulu. Itulah dia perkara yang sepatutnya kita fokuskan. Okay, alright. Siapa nama dia ni? Fazli Said, PSM 2.0 berbeza dengan PSM 1.0? Sama je. Teknik ZAC yang saya ajarkan sama sahaja. Cuma PSM 1.0 kita belajar guna platform RHB Trade Smart. Dalam PSM 2.0 kita belajar pakai KLSE Screener. So itu sedikit perbezaan dari segi platform, tapi ilmu tetap sama. Indikator lebih kurang sama. Kita pakai moving average, Bollinger Bands, MACD. Okay, itu adalah core dalam kajian permulaan uptrend. Okay, cuma saya simplifykan sikit dalam PSM 2.0 untuk mempermudahkan pembelajaran lah. Okay, jadi sama je, lebih kurang sama. PSM 1.0 dengan PSM 2.0 lebih kurang sama. Okay. Nisa Afni, wajib masuk Premier Saham Mastery 2.0. Best. Alhamdulillah, senang faham. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nisa Afni berikan feedback yang positif. Okay, dan semoga PSM 2.0 dapat membantu Puan Nisa Afni belajar saham dan buat kajian saham yang berprestasi tinggi. Okay, terbaik. Okay, alright. M. Hafizi Dahlan, jenis dalam saham tidaklah sesuka yang dibayangkan. Yang penting asal ada minat. Ilmu sangat perlu sebagai panduan dan sila patuh pada SOP trading plan anda, ya. Bila sudah clear sell signal, cut loss, price,
push that sell button. Tak mudah nak tekan button sell. Yelah siapa yang yang nak rugi. Hihi, betul tu. Okay. Jadi semua ni adalah pengalaman lah. Mula-mula kita tak nak tekan button sell tu. Tapi bila dah terperangkap dalam downtrend, barulah kita faham, oh kenapa pentingnya buat cut loss. So, semua ni adalah pengalaman kita dalam saham. Okay. Hasliani Ibrahim, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Multazam Azam, Muhammad Rashidi alias. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ni. Diam tak diam, kita dah berlangsung live selama 54 minit. Jadi Alhamdulillah. Okay, so saya rasa seronok sebenarnya bila saya bercakap. Saya tidak terbatuk-batuk. Saya lebih lancar. So Alhamdulillah, lepas habis kuarantin ni, bertambah sihat dah balik semula. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa mendoakan, sentiasa support. Okay, bila tim saya post Tuan Nizam Malik disahkan positif COVID. Ramai yang tulis semoga cepat sembuh, get well soon. Doakan yang baik-baik kepada saya dan juga family. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa support. Okay, dan sekarang ni pun saya sebenarnya dalam mood bercuti. Saya sekarang berada di sebuah hotel di Johor Bahru. Okay, so bawa family bercuti berjalan. Okay, so Alhamdulillah, syukur sebab kita dah terperap lama dekat rumah. Jadi sajalah bawa family keluar jalan-jalan. Jalan-jalan pun duduk dalam hotel juga kan. Tak boleh nak pergi mana-mana sangat pun. Tetapi kita nak change environment, tidur dekat hotel dan have some fun dekat sinilah. Okay. Tapi tetap saya luangkan masa hampir 1 jam bercakap bersama dengan anda dan share ilmu tentang topik sentimen negatif ni. InsyaAllah, okay, from time to time nanti saya akan sambung lagi perkongsian saya. Cerita-cerita lagi tentang selok-belok dalam saham. Okay, dan insyaAllah kalau ada manfaat, bantu saya klik button share. Bantu saya sampaikan message ilmu saham saya ni kepada lebih ramai lagi orang di luar sana. Okay, semoga saya dapat membantu orang yang nak belajar saham, nak terlibat dalam saham, dapat jumpa jalan yang betul. Sebab ramai orang jumpa orang yang salah, terjebak masuk dalam skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Yang paling teruk, dia guna nama saya, guna gambar saya untuk menipu orang, scammer-scammer dekat luar sana. Okay, so saya doakan semoga semuanya selamat-selamat sahaja. Berhati-hati dalam setiap keputusan dan pilihan anda dalam hidup ni. Alright, dan semoga kita sentiasa berada dalam circle yang betul, circle yang positif. Alright, dan insyaAllah saya doakan anda semua berjaya dalam apa sahaja yang anda ingin lakukan. Okay, Tuan Syed Idrus, minggu depan saya ke Johor Bahru. Selamat datang ke Johor. Tak tahu Johor Bahru ke tak, sebab Johor tu besar, Johor Bahru tu kecil je. Johor Bahru dekat hujung Johor. Okay, so selamat semoga selamat perjalanan. Okay, dan take care semua, stay safe. Okay, COVID-19 memang sangat-sangat mengganas. Okay, saya dan family 4 orang kena COVID positif. Tim saya 2 orang juga kena COVID positif. Jadi kita memang sanitize office dan tutup office. Okay, dan tapi Alhamdulillah, saya doakan semoga tim saya juga sihat dan kembali aktif balik semula, dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Okay, melalui usaha kita dalam Saham Mastery dan juga Invest For Me. Okay, jadi setakat ini sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Terima kasih kepada anda yang klik button share. Terima kasih yang bagi love. Terima kasih kepada anda yang bagi star. Bagi star, 150 star receive malam ni. Terima kasih banyak. Okay, dan semoga kita jumpa lagi. Semoga anda semua dimurahkan rezeki. Okay, dan insyaAllah kita jumpa dalam live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM. You are the next millionaire. Bye-bye. Take care dan bye-bye. Bye-bye. Ni semua budak-budak COVID ni. Dah tak COVID dah? Tak. Okay, bye.